Wristband itu menandakan dia di dalam kuarantin. Kuarantin, ya. Kalau sama juga kesnya dengan Siva Gangga punya kes di Napuh, ya, Kedah tu, juga kerana sepatutnya dia itu patut berada dalam kuarantin, tapi dia keluar. Ya. Tapi yang kata baru balik Turki yang membawa satu misi besar, kemudian kononnya membawa keuntungan besar kepada negara ini, Ya. bukan soal kuarantin. Kuarantin pun dia tak pergi. Oh, macam tu pula. Pertama tadi kita dah jelas. Apa yang kita bicarakan ini adalah satu keperluan yang necessity bagi mana-mana negara untuk mentadbir, iaitu dia mesti ada undang-undang satu, kemudian prinsip undang-undang. Dan undang-undang dibuat di parlimen, dia tidak dibuat di kedai kopi. Dan orang yang membincangkan undang-undang itu kadang-kali berlanjutan masa perbincangan, perbahasan, sehingga akhirnya lahir satu undang-undang yang kemudian akan diwartakan sebagai undang-undang yang akan berkuat kuasa setelah diwartakan secara serta-merta. Dan sudah tentu kemudiannya pihak penguatkuasa dari kalangan polis, kalau di bawah Kementerian Kesihatan lah. Kalau di bawah penguatkuasaan yang lain, dia duduklah di bawah custom lah. Immigration ni semua kita namakan sebagai agensi penguat kuasa. Dan sudah tentu jikalau ada apa-apa perselisihan dalam mempertikaikan penguatkuasaan itu, sama ada caranya ataupun dia nak lawan keputusan penguatkuasaan ke atas seseorang rakyat di dalam negara ini, dia boleh bawa ke mahkamah sebagai, kita kata, pecahan ketiga sebuah kerajaan. Dan kabinet memantau dari segi pelaksanaan dasar-dasar dan penguatkuasaan undang-undang ini. Nah, dan itulah konsepnya secara menyeluruh. Dan apabila ia berjalan dengan lancar, selesailah masalah. Maksud selesai masalah, mana tidak ada timbul apa-apa isu yang orang boleh rasa tidak berpuas hati. Okey. Dalam konteks hari ini, jikalau kita lebih spesifik kepada isu COVID-19. COVID-19 ini tertakluk kepada apa yang dinamakan sebagai SOP. SOP ini, Standard Operational Procedure, dia adalah sebahagian pada undang-undang. Di mana jikalau kita menyalahinya, maka ia dianggap sebagai bertentangan dan bercanggahan dengan undang-undang. Oleh kerana COVID-19 ini, untuk pengetahuan para pendengar sekalian dan para penonton sekalian, ia melibatkan isu nyawa. Ya, dia bukan perkara kecil yang kita tahu. Dia adalah satu virus yang tanpa kengkangan dan juga satu bentuk penguatkuasaan yang berkesan boleh menyebabkan nyawa beribu-ribu orang akan terancam. Di atas sifat itu, maka SOP ini perlu dihormati dengan penuh kita kata hormat kepada undang-undang. Maka apabila SOP ini dijadikan undang-undang, sudah tentu semua orang, tanpa mengira kedudukan dan darjat dia, sama ada marhain ataupun elitis pemerintah, ia tertakluk kepada satu, jaga nyawa. Semua orang tertakluk kepada jaga nyawa. Jaga nyawa dia, jaga nyawa keluarga dia, dan dalam proses itu dia menjaga nyawa semua orang. Kerana ini melibatkan soal nyawa. Dan kita tahu di dalam Islam, menjaga nyawa itu letak prioriti yang paling atas sekali dalam konteks maqasid syariah. Maka setiap sesuatu yang membawa kepada kita menjaga nyawa, sama ada ia merupakan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan, adalah merupakan kewajipan yang mesti dihormati oleh semua pihak. Nah, dalam konteks ini,